setiap dari guru-guru Al-Quran dan juga orang yang belajar tentang ilmu berkait dengan Al-Quran. So kat sini saya ada sertakan nota yang seterusnya untuk kita tengok pada hari ini apa keadaannya, bagaimana konten-konten yang ada dalam ni yang perlu difahami dengan baiklah, perkara-perkara asas yang perlu difahami dengan baik. Baik, jadi nota yang saya sediakan ni adalah kait dengan istilah-istilah penting dalam ilmu tajwid. Jadi sebelum kita nak pergi lebih jauh lah kepada perbincangan hukum hakam tajwid, maka setiap daripada yang berada dalam mana-mana bidang, dia perlu tahu dulu apa term-term ataupun istilah-istilah yang selalu akan digunakan lah, supaya mereka bila mendengar ataupun terbaca istilah-istilah ini, mereka dah dapat gambaran umum lah. Kalau orang yang berada dalam bidang perubatan, dia ada term-term medik. Kalau orang yang berada dalam bidang syariah, dia ada term-term fiqhnya. Kalau orang yang berada dalam bidang akidah umpamanya, dia ada term-term akidahnya. Istilah-istilah khusus yang merujuk pada sesuatu bidang ilmu. Maka begitu juga dengan ilmu tajwid yang mempunyai beberapa istilah yang penting untuk diketahui dan difahamilah oleh setiap guru terutamanya dan juga kepada para pelajar itu sendiri. Jadi antara istilah-istilah yang biasa akan digunakan nantilah, antaranya yang pertama sekali yang saya tulis kat sini ialah berkait dengan istilah al-muqri. Pernah dengar tak istilah al-muqri ni? Pernah dengar kan? Biasa sangat. Syekhul Muqri. Contohnya Syafiq, Ustaz Syafiq, Syekhul Muqri. Fi apa? Fi wilayati kaza wa kaza. Syekh Muqri di negeri tersebut. Maksudnya dia ada, setiap negeri itu ada Syekhul Muqri. Contohlah kalau ada. Jadi Al-Muqri ini sebenarnya bukan satu nama yang biasa, tapi dia ada makna dia yang tertentu. So tak semudah itu untuk kita letakkan nama Al-Muqri ini kepada mana-mana individu yang belum mencapai tahap piawaian yang betul lah, kita katakan. Jadi Al-Muqri ni siapa? Siapa ni Al-Muqri ni? Merujuk kepada seorang guru yang sangat alim dan berkemahiran dalam bidang Al-Quran secara teori dan praktikal. Ni maksudnya yang sangat alim, habis semua benda dia tahu. Kita katakan penguasaannya sangat mendalam dan hampir ke semua bidang ilmu yang berkait dengan Al-Quran itu dia menguasai dengan baik. Beliau mampu menilai bacaan pelajarnya dan mengurniakan ijazah kepada yang berhak. Dan syarat untuk mencapai darjat ini mestilah seorang yang berpegang teguh dengan agamanya, fiqh, kuat ingatan serta berakhlak. Sebab tu kalau di Mesir, ada di beberapa negara Islam dunia hari ini yang menggunakan pakai istilah Syekhul Muqri. Yang menggunakan pakai istilah Syekhul Muqri. Dan ia bukan sekadar istilah, tapi satu gelaran yang ada fungsinya dalam organisasi pentadbiran agama di peringkat negara tersebut. Saya ambil contoh di Mesir. Di Mesir ada satu badan ataupun satu entiti yang namanya Syekhul Maqari. Dan ia satu jawatan dalam kerajaan yang setaraf dengan jawatan mufti. Yang setaraf dengan jawatan mufti. Maksudnya mufti merujuk kepada perkara-perkara yang berkait dengan hal-hal fiqh. Mana dia setaraf. Sebab tu kalau kita tengok di Mesir, dia ada Syekhul Azhar, itu merujuk kepada Jamiatul Azhar, mana dia ada mufti,
Kemudian dia ada Syekhul Muqri ataupun disebut Syekhul Maqari. Syekhul Maqari ataupun Syekhul Qurra, pada setengah-setengah keadaan digelar begitu. Tapi fungsinya lebih kurang sama lah. Okey. Jadi memang apa jawatan ataupun individu yang berada di jawatan Syekhul Muqri ini sangat pentinglah, sebab kita nak menjadikan individu tersebut sebagai rujukan ataupun pemutus kepada apa sahaja isu-isu berkait dengan Al-Quran. Di Mesir kita pernah ada ramai. Syekh Ali Dabba, contohnya Syekhul Muqri pada zaman beliau. Okay. Kemudian Syekh Ali Khalaf Al-Husaini ataupun Al-Hasani, itu juga Syekhul Muqri. Dan beberapa lagi tokoh yang ada, antaranya Syekhul Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi yang pernah menjawat jawatan Syekhul Muqri, kemudian beralih kepada Syekh yang sekarang Syekh Hashad, Syekh Hashad. Jadi kurang masyhur sangatlah berbanding Syekh Al-Ma'sarawi ni. Tapi inilah antara individu-individu yang dilihat sangat layak untuk berada pada tempat tersebut. Jadi kita di Malaysia memang tak ada. Kita di Malaysia memang tidak ada Syekhul Muqri, dan kerana itulah juga kita melihat isu-isu yang berkait dengan Al-Quran ini tidak dapat ditangani dengan baik. Kerana tidak ada satu badan yang menjadi penaung kepada semua perkara yang berkait dengan Al-Quran ini. Tidak ada satu badan yang berautoriti yang boleh dinaungi oleh semua guru-guru Al-Quran yang ada di Malaysia ini untuk merujuk, melaporkan, mengadu dan sebagainya terkait dengan Al-Quran. Okay? So oleh kerana itu, maka masing-masing hanya menyatakan pandangan peribadi atas kapasiti personal, peribadi sahaja, individu sahaja, bukan mewakili mana-mana badan yang berautoriti dalam negara kita di Malaysia. Hatta di peringkat negeri sekalipun tak ada. Tapi di Aceh saya tak tahulah ada ke tak. Ada ke tak di Aceh? Ada tak di Aceh? Suzahaya ada tak di Aceh Syekhul Muqri ataupun badan yang berautoriti mengawal perkara-perkara yang berkait dengan Al-Quran? Ada tak? Ada juga Ustaz. Nama apa tu? Dia letak nama apa? Tak nak tengok tu. Dia biasa di bawah ni Ustaz, di bawah MUI, Majlis Islam. Apa dah? Maksudnya adalah yang gelaran Syekhul Muqri itu adalah. Pernah dengar tapi nak kena cek balik. Tak pasti. Tak apalah. Saya nak tahu kalau sebab di Indonesia memang tak ada. Yang ada pun di Selangor itu pun gelaran Sultan yang beri lah. Yang lain tu tidak ada dan tak memenuhi kewujudan badan itu sebagai satu badan yang bertanggungjawab mengawal selia lah apa sahaja isu dan permasalahan yang berkait dengan Al-Quran. Kalau di Malaysia ataupun di Indonesia cuma ada, kalau yang Ustaz tahu hanya inilah Lajnah Tasheh Quran sebagaimana yang Ustaz menganggatai pada ketika ni. Tapi itu pun hanya kita tengok teks, kita tak tengok pada isu-isu yang berkait dengan Al-Quran secara lebih luas lah, hanya hak pada teks Al-Quran sahaja. Tapi tak betul apa. Lah. Betul, pentas saya lah maksud saya, bukan Syekhul Muqri. Itu pentas Al-Quran ni dia hanya tengok teks. Dia tak ada kuasa untuk buat apa-apa yang berkait dengan masalah-masalah tajwid ke contoh, ataupun qiraat ke apa ke, tak ada. Okay, tak apa. Kemudian dinasihatkan kepada pelajar untuk memastikan guru yang dirujuk adalah yang berkelayakan penuh dalam bidang ini. Ini kerana seorang guru mampu memberi kesan kepada pelajarnya dan menjadi ikutan serta tempat rujukan dalam apa jua permasalahan yang berkait. Jadi ini antara nasihat penting yang selalu juga Ustaz sebut untuk diri Ustaz sendiri dan juga kepada semualah. Memastikan guru yang kita nak rujuk itu adalah yang berkelayakan lah. So kita boleh pilih
dan kita boleh saring. Kita boleh saring sebenarnya. Kerana dunia hari ini adalah dunia yang sangat memberi kemudahan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara ini dengan mudah. So kita boleh saring, kita boleh cari mana guru yang baik, mana guru yang rasikh ilmunya, mana guru yang berautoriti dalam bidang, yang orang kata sentiasa memberi pencerahan tentang apa sahaja masalah, disertai dengan dalil-dalil dan fakta-fakta ilmiah yang kuatlah kita kata. Kemudian di semenanjung Arab seperti Mesir, Syam, gelaran Syekh Al-Maqari ini merupakan satu jawatan tertinggi. Betul lah sebagaimana yang Ustaz sebut tadi. Dan dia adalah setaraf dengan jawatan mufti yang menjadi pakar rujuk dalam ilmu fiqh. Jadi antara Syekh yang pernah memegang jawatan ini ramailah. Ini antara yang kontemporari. Sebelum daripada itu pun dah ramai. Syekh Al-Quraji Merajih ni di Mesir, di Syam, di Syria. Mungkin ada di kalangan asatizah yang pernah bersua muka lah dengan beliau dalam ziarah-ziarah beliau ke Malaysia lah pada beberapa ketika dulu. Tapi sekarang ni dikatakan uzur lah, uzur. Umur dia pun dah 90 lebih umur. Ini antara rujukan-rujukan yang kita katakan inilah yang sepatutnya dirujuk sebelum kita mengeluarkan apa-apa bentuk pengajaran dalam bidang Al-Quran. Kerana mereka ni memang diketahui ataupun dipercayai kesikohan. So kalau kita nak nukil pun biarlah kita nukil daripada mereka. Maksudnya jangan kita bercakap kosonglah berkenaan dengan Al-Quran. Biar ada nukilan yang sandarannya kepada mereka-mereka sepaling-paling kurang. Baik. Itu muqri. Kalau qari, qari ni dari segi bahasa dia memberi makna pembaca. Kita semua secara umumnya adalah qari. Tak kira lah sama ada ustaz ke, pelajar ke, siapa pun, orang awam sekalipun, atas dasar umum kesemuanya adalah qari secara lughatan. Tapi dalam ilmu tajwid, qari ini bukan sebarangan juga diberikan gelaran itu kepada mana-mana individu. Tak. Dan dibahagikan pula qari ini kepada 3 bahagian. Jadi qari ini sebenarnya dia merujuk kepada orang yang hafaz Quran. Jadi orang yang tak hafaz Quran tak boleh kita gelar dia sebagai qari. Syarat utama dia hafaz Quran. Biasa kita dengar orang yang hafaz Quran ni kita letak gelaran al-hafiz. Betul. Kan? Al-hafiz ataupun al-hafizah. Itu pun sebenarnya tak kena meletakkan gelaran itu. Sebab al-hafiz ni adalah merujuk kepada orang yang menghafaz hadis. Sebenarnya. Tapi atas dasar secara bahasa, maka diletakkan jugalah. Sampai ada kadang-kadang tu, ada yang meletakkan gelaran al-hafiz kat belakang. Kalau orang lain yang tolong letak tu, okey, ni dia sendiri letak. Al-Fadil, Ustaz Syafiq, sekian. Al-Hafiz, Al-Muqri. Letak pun Al-Muqri kat belakang. Ataupun Al-Qari. Okey. Tak apalah, terpulanglah. Kalau memang dia cukup syarat, letak je lah nama dia. Letak je lah gelaran tu, tak ada orang nak marah pun. Tapi yang orang petikai ialah bermudah-mudah menggunakan istilah itu tanpa memenuhi syarat-syarat yang perlu, dan kadang-kadang ada sebahagiannya yang menggunakan nama-nama dan title sebegini untuk melariskan produk ataupun melariskan dia punya bisnes. Tak kira lah kalau yang jenis bisnes ngaji Quran, dia nak melariskan. Sebenarnya nak bagi orang nampak hebat dia ni. Ada gelaran kat belakang tu, Al-Hafiz yahfazul Qur'ana 30 juz'an. 30 juz'an. 30 juzuk, hafaz Quran 30 juzuk dengan riwayat sekian. So qari ini sebenarnya ada 3 bahagian. Yang pertamanya disebut al-qari al-mubtadi. Ini beginner. Qari yang levelnya paling rendah. Tapi tengoklah paling rendah pun macam mana. Mampu membaca 3 riwayat Al-Quran yang berbeza. Kita baru hafsun 1. Lepas tu apa lagi 1? Satu lagi apa lagi?
baru riwayat hafaz. Nak 2 lagi untuk memenuhi syarat bergelar Al-Qari Al-Mubtadi. Apa lagi riwayat yang kita mahir? Ada Ustaz. Kita belajar sikit-sikit tu ialah ni hak mampu membaca. Maksudnya memang dia betul-betul mahir. Riwayat apa lagi selain daripada hafaz? Cuba sebut kat Ustaz Asatizah yang ada dalam ni. Ustaz nak tahu. Apa lagi riwayat ada, yang Ustaz. betul-betul mahir? Tak ada. Jadi Tak ada. kalau tak ada, macam mana kita nak namakan? Al-Qari pun Khalayak. tak sampai nak sebut. Al-Qari pun kita dah tak layak untuk digelar sebegitu. Apatah lagi dengan gelaran-gelaran yang besar. Gelaran-gelaran yang lebih, orang kata, tinggi, untuk yang selayaknya lah. Kita nak bagi tahu itu istilah yang digunakan pakai dalam dunia qurra, inilah istilahnya. Jadi kalau dia sebut Al-Qari, kita tahu, tengok keadaan macam mana. 3 riwayat, dia boleh baca dalam keadaan yang senang. Tanpa susah lah orang kata. Maka itu digelar sebagai Al-Qari Al-Mubtadi. Kalau Al-Qari Al-Mutawassit, mampu membaca 4 atau 5 riwayat. Tambah sikit lagi, upgrade. Dan kalau Al-Muntahi, mampu membaca riwayat Al-Quran yang berbeza, maksudnya lebih daripada 5 lah. Yang lebih daripada 5. 7 ataupun 10. So, dia boleh baca riwayat yang lebih daripada jumlah 5. Okey? Itu Al-Muntahi. Inilah kita katakan satu gelaran yang besar untuk diberikan kepada orang-orang yang memenuhi kriteria piawaian yang ditetapkan oleh qurra itu sendiri. Jadi kita tak boleh bermudah-mudahan lah untuk meletakkan nama kita dengan gelaran-gelaran tersebut. Tak boleh. Dia ada syarat dia. Okey, itu untuk Al-Qari. Jadi seseorang yang ingin mendalami ilmu Al-Quran hendaklah mengikuti tahap-tahap yang dikategorikan oleh para ulama. Ini kerana ilmu Al-Quran sangat luas dan memerlukan masa yang sangat panjang untuk mendalami. Riwayat hafzun sahaja pun dah ada 57 tarik yang berlainan. Belum lagi kita pergi kepada riwayat Syu'bah. Riwayat Syu'bah ada 63 jalur bacaan. Yang paling banyak sekali jalur bacaan daripada Imam Qiraat ni adalah jalur bacaan daripada Al-Imam Ad-Duri. Al-Imam Ad-Duri mengikut riwayat daripada Qiraat Abu Amr. Riwayat Duri ni paling banyak. Kalau tak silap Ustaz, dalam 100 lebih turut ataupun 100 lebih aliran bacaan. Yang lain tu standard lah 50, 40, 60, 70 gitu je. Dia 100 lebih. 120 lebih tak silap. Jadi untuk satu riwayat hafaz tu pun kita dah tak habis. Kita baru satu riwayat daripada 57 jalur baca. Itu pun pening kepala lah. Kita nak betul-betul kuasai. Tapi tak apalah, jangan rasa rendah diri. Tak apa, tak ada masalah. Ya, tapi yang penting kita betul-betul menguasai. Apa sahaja orang tanya soalan, kita boleh jawab dengan baik. Walaupun mungkin tak semua, tapi kebanyakan soalan itu mampu kita jawab dengan baik. Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa yang ini begini? Kenapa yang itu begitu? Kan banyak soalan-soalan yang kadang-kadang orang tanyakan kepada kita, dan kita sendiri pun kadang-kadang bila belajar, kita terfikir, kenapa jadi macam ni? Kenapa tak jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Kenapa tak jadi macam ni? Kenapa tak sama? Kenapa berbeza? Kenapa ada khilaf? Dan sebagainya lah. Jadi, nak bagi tahu bahawa terlalu luas sebenarnya ilmu yang berkait dengan Al-Quran, khususnya dari segi teknikal bacaan. Bagaimana yang Ustaz sebutlah. Kalau kita nak kira betul-betul untuk 10 riwayat imam ni, ada lebih kurang dalam 1000, dalam setengah syarah disebut dalam 980 jalur bacaan. Tapi apa yang Ustaz tanya dengan seorang guru Ustaz daripada Morocco ni, dia kata 1400 lebih turut jalan yang berbeza-beza untuk 10 riwayat, 10 qiraat. Itu hasil kajian dia lah. Hasil kajian dia kata ada lebih kurang 1460 kata Ustaz. Jadi sikit ke banyak? Sangat banyak. Kan? Macam mana kita nak menguasai? Okay? Dengan kita belajar. Tak apa, hari ni mungkin kita tak tahu. Lama kelamaan insya-Allah.
kita terus istiqamah untuk belajar, kita akan dapat. Dan Ustaz ada semua dia punya buku yang berkait dengan turut-turut tadi untuk 10 qiraat. Dia apa buku dia. Jadi kita nak ajar pada orang awam pun dia tak ada dah kata benda yang kata penting sangat untuk kita dedahkan. Untuk orang yang berada dalam bidang, ya. Tapi untuk orang awam tu tak apalah, kita hanya fokus pada riwayat Hafsun, Tariq, Syatibi saja. Itu pun dah sakit kepala lah orang awam ni. Nak faham apa itu, apa benda mak jaiz mufasil hukmi, mak jaiz mufasil hakiki, itu pun dah pening kepala dah. Nak ingat idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, itu pun sakit kepala dah. Okay? Tapi tak apalah, at least kita ada view tentang keluasan ilmu itu. Supaya kita tidak bermudah-mudahan menghukum salah pada mana-mana fakta yang kita belum dengar. Just kita dengar, kita semak, cari, barulah kita boleh buat keputusan sama ada meletakkan sesuatu fakta itu dalam fakta yang betul ataupun sebaliknya. Okay? Baik, seterusnya kita nak pergi kepada rukun bacaan sahih. Sebenarnya rukun bacaan sahih ni satu perbincangan yang panjang di kalangan para qurra sendiri. Tapi apa yang Ustaz sebut kat sini ringkas sajalah. Jadi cerita rukun bacaan sahih ni, dia datang setelah para ulama melihat betapa banyaknya bacaan-bacaan Al-Quran yang diamalkan oleh masyarakat awam pada zaman-zaman mereka lah. Bermula daripada zaman Ibnu Mujahid, kemudian beralih kepada zaman Abu Amr ad-Dani, Makki bin Abi Talib, kemudian beralih kepada Syekh Al-Imam Abdul Wahab Al-Qutubi, Ibn Fahan Al-Andalusi, Jazari Syatibi, Ibn Badhan, dan ramai lagi di kalangan para qurra yang menyaksikan betapa susahnya masyarakat untuk baca Quran kerana terlampau banyaknya riwayat-riwayat Al-Quran. Itu satu. Dan yang kedua, masyarakat awam terkeliru. Macam mana nak menentukan bacaan yang sahih? Yang pada waktu itu masing-masing klaim bahawa bacaan mereka yang tepat. Bacaan mereka yang sahih. Jadi atas situasi itulah para ulama mula menyusun satu kaedah agar bacaan-bacaan ini boleh disaring sebelum menentukan status bacaan tersebut, sama ada mutawatir ke, syazah ke, atau bagaimana. Maka lahirlah secara ringkasnya yang dinamakan dengan rukun bacaan sahih. Okay? Dan ia dipelopori oleh Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah dalam An-Nashru fil Qira'atil Ashr. So antara khulasah yang boleh diambil daripada keterangan beliau tu, inilah pertama sekali, mana-mana bacaan mesti menepati salah satu daripada mushaf Utsmani. Jadi mushaf Utsmani ni yang paling sahih hanya ada 4 lah. Itu yang paling sahih. Adapun di sana ada juga pendapat mengatakan ada 6, 7, 8 dan sebagainya. Jadi nak tahu bacaan itu sahih ke tak, mesti merujuk kepada kesemua mushaf Utsmani ni. Ada tak menepati salah satu daripadanya? Kalau ada, okey. Selesai. Satu syarat, satu rukun. Rukun yang kedua mesti melihat kepada sanad. Jadi yang ini memang menjadi perbincangan yang agak panjang lebar lah di kalangan para qurra sendiri. Sama ada nak melihat kepada tawaturnya Al-Quran ataupun nak tengok sanad yang sahih. Sebab kalau awak tengok sanad yang ada dalam Al-Quran hari ini, sanad Al-Quran mungkin ada di kalangan awak yang ada sanad. Siapa yang di sini ada sanad? Sanad secara bertulis lah, maksudnya pada Nabi, pada sahabat, pada tabi'in, pada tabi'in, sehinggalah pada nama kita. Siapa yang kat sini ada sanad? Boleh Ustaz tahu? Ada? Ada. Ustaz Afnan ada sanad? Sedang terlaki dengan Ustaz.
Sedang ambil. Nah, dengan Ustaz Isman ni. Masya-Allah. Okey, baik. Yang dah ada sekarang ni siapa? Ustazah Faizah ada? Okey, tak apa. So Ustaz cadangkan nanti. Ustaz cadangkan nanti pada Ustaz Afnan supaya biar setiap guru QPA ni ada sanad. Kerana itu juga salah satu daripada nilai tambah kepada guru Al-Quran itu sendiri. Ustaz bagi contoh, walaupun sanad ini bukanlah hujah, tapi Ustaz bagi contoh. Kalau awak nak apply kerja kan contoh. Jadi nak tengok sijil. Kalau Ustaz Afnan kata saya belajar ada degree, tapi scrollnya tak ada, transkripnya tak ada. Tapi memang dia tahu tentang ilmu bidang tu. So macam mana dia nak buktikan kepada penanya status pendidikan dia, sedangkan dia tak ada bukti. Maka begitu jugalah dengan Al-Quran. Guru ni ada otoriti ke? Ada apa kelayakan yang dia ada? Oh, dia ni bagus ni, bacaan dia bagus, dia pernah bertalaki dengan ramai guru. Okey, saya nak tengok bukti. Apa bukti dia talaki? Maka sanad yang bertulis itulah dikira sebagai satu bukti hitam putihnya pengajian kita dengan guru. So itu juga salah satu benda yang sangat baiklah sebenarnya untuk kita dapat. Tak apa, tak perlu banyak. Ada sanad riwayat Hafs an Asim min tariq Syatibiyah, itu dah memadai. Okey. Jadi kalau macam ustaz sendiri, orang yang nak ambil sanad dengan ustaz, dia mesti menghafaz Quran. Syarat utama ni. Mesti menghafaz Quran. Bukan orang biasa, bukan orang yang tak hafaz Quran. Sebab ustaz berpegang dengan pandangan daripada Syekh Dr. Aiman Suwaid yang mengatakan bahawa sanad tak boleh diberi kepada orang yang tak hafaz Quran kerana semua perawi-perawi sanad itu semua hafaz Quran. Tiba-tiba zaman kita sanad itu jatuh kepada orang yang tak hafaz Quran. Jadi dia sudah memusnahkan rantaian sanad itu. Dia sudah merendahkan rantaian sanad itu yang diwakili setiap tabaqat itu dengan penghafaz Quran. Jadi itu satu amanah yang salah kita kata. Jadi syarat dia mesti hafaz Quran. Jadi semua asatizah yang ada dalam ni layaklah untuk dapat sanad sebenarnya. Cuma just tinggal lagi ambil sanad dia. Okay. Jadi kalau nak ambil sanad dengan ustaz boleh, tapi kena baca secara ghaiban. Secara hifzan atau secara tengok. Itu syarat yang kedua. Maksudnya kita nak menjaga kualiti sanad. Samping bacaan yang sangat baik, dia juga punya hafazan yang baik. Okey. Sebab tu ustaz sekarang ni kalau nak ambil sanad tu, ramai nak ambil sanad, tapi ustaz kata syarat-syarat ni terusnya. Jadi ustaz sebut syarat dia dua. Satu hafal Quran, satu baca secara ghaiban. Istizharan qalbi. So bila dia tahu syarat ustaz tu terusnya. Ustaz kata saya tidak mengambil bayaran. Sanad saya ni free saja. Saya yang cetak sanad. Saya yang eliminate sanad. Saya yang beri sanad tu kepada pelajar. Tapi syarat dia dua tadi. Kalau betul-betul nak, boleh. Mesti bersedia lah. Secara dua muka, Ustaz. Cara berdepan ke online, Ustaz? Dia kalau sanad secara berdepan lah. Online ini untuk betulkan bacaan saja. Sebab banyak kriteria lain lah yang nak dilihat. Sanad ini bukan sekadar mengesahkan bacaan, tapi kita nak tengok komitmen pelajar. Kalau kata secara berdepan, kita tengok macam mana. Betul ke dia ni? Kadang-kadang semangat mula-mula tu je, lepas tu hanyut. Okey, itu satu. Yang kedua, kita tak boleh nak tengok kepribadian pelajar kita tu. Kalau duduk online ni dia boleh menyamar, kan? Ambil pakai lilik serban tebal, pakai jubah.
Kita tak tahu macam mana keadaan tu. Kalau berdepan-depan ni kita boleh tengok macam mana orang ni. Nampak ni macam tak berapa okey lah, contoh. So itu antara kriteria lah. Dia sebenarnya sanad ni dia lebih pada tarbiyah sebenarnya. Tarbiyah daripada seorang guru kepada murid. Nak tengok keadaan murid dia macam mana. So kat situ kita mulazamah kita dengan guru, dengan dalam keadaan yang selayaknya lah kita kata. Satu penghormatan kepada ilmu yang nak diambil tadi. Okay? Jadi secara online ni kita boleh belajar macam ni, bolehlah. Ataupun talaki secara umum bolehlah, tak ada masalah. Tapi untuk sanad, mengambil sanad, diberikan sanad, dia ada syarat yang lebih khusus, yang agak ketat sikit lah. Kerana pada ustaz, biarlah ustaz letakkan syarat yang lebih tinggi sikit berbanding orang lain mungkin di luar sana yang lebih mudah untuk letakkan syarat dapatkan sanad ni. Yang penting kualiti yang pelajar ustaz dapat tu adalah kualiti yang paling baik lah. Menepati apa yang sepatutnya berlaku pada orang yang ada sanad ni. Sebab kita tak nak isu bila mana ada orang sanad, dia ada sanad, tapi bila dicek balik ilmu dan bacaannya sangat tak selayaknya dengan sanad yang dia dapat. Dan ini satu amanah yang besar lah pada guru untuk orang kata saring, pilih dan beri pada yang layak saja. Okey, tak apa kalau rasa payah, boleh cuba standby dulu, hafaz atau ulang balik hafazan kita tu dengan bacaan yang baik. Lepas tu kalau ada masa nanti bolehlah datang baca. Sekali baca 1 juzuk ke 2 juzuk ke. Okay. Nah, kalau sekali baca 2 juzuk, 15 kali pertemuan habis. 15 kali pertemuan ni dalam, kalau sebulan 4 kali, dalam 3 bulan boleh settle lah. Itu kalau yang betul-betul juhud lah kita kata. Kena datang dengan tu lah. Kalau daripada Aceh tu kena ambil flight lah. Setiap minggu. Apa itu logistik tu boleh difikirkan balik lah. Ustaz duduk pergi ambil sanad dengan guru ustaz. Daripada tempat ustaz duduk tu ke tempat yang syekh ustaz tu dalam 80 km pergi, 80 km balik. Dan kadang-kadang tidur di masjid. Tidur di masjid dan orang kata, yelah cabaran dia lah, biasalah belajar kan. Ada cabaran-cabaran yang begitu. Ustaz Jismani itu pun sangat baik. Maksudnya apa yang ustaz tahulah tentang dia tu, memang dia pun tak ada kat rumah juga. Ini tak letak kat rumah, banyak duduk rumah syekh, talaki, baca dan sebagainya. Itu antara orang yang betul lah tu. Kalau Ustaz Afnan talaki dengan dia tu, tepat lah tu, orang ni sangat tepat. Sahih ni adalah salah satu kaedah penyaringan riwayat Al-Quran, sebagaimana yang Ustaz sebut tadi lah, yang dirintis oleh Al-Imam Ibn. Banyak cerita ni tentang tawatur ke sanad yang sahih. Kalau dalam sanad yang biasa kita duk tengok ni, dia hanya ada satu je nama dia. Setiap tabaqat ni, tapi tempat kosong ni Ustaz namakan tabaqat lah, diisi dengan nama-nama perawi. Sepatutnya sanad dia takkanlah seorang. Dia mesti ramai. Kalau Quran ni mesti ramai. Dia bukan macam hadis. Orang dia. Perlu dilihat. Macam mana sebenarnya tu? Satu. Yang kedua ni, dah kalau sanad yang sahih, dah kalau memang sanad tu memang tawatur dah. Perlu lagi ke yang sahih? Dah memang tawatur dah, darjat di kalangan para qurra sendiri. Sangat panjang perbahasannya. Kalau awak nak, kalau awak boleh baca tesis je, cari je, tarik je Azizul bin Hasan, ataupun apa tajuk dia, tak ingat lah. Cubalah type Azizul bin Hasan ke Arab,
Boleh jumpa lah tu insya-Allah. Ada universiti letak tesis ustaz tu dalam internet. Ada dalam mukaddimah tesis ustaz tu, ustaz ada tulis tentang sihatus sanad dengan, tapi dalam bahasa Arab lah. Tawatur sanad. Ada jumpa ke? Siapa ada jumpa? Ada tu. Tesis ustaz tajuk dia Manhajus Sakhawi wa Abi Syamah fi syarhaihima 'ala Syatibiyah. Itu tesis ustaz tu, tesis PhD ustaz. So ada dalam internet nampak ni. Boleh Google je lah. Tengoklah mukaddimah dia tu, ustaz ada letak perbahasan tentang sanad. Boleh download secara mudah je. Ada jumpa ke? Ada jumpa? Apa nama dah Manhajus Sanad? Manhajus Sakhawi wa Abi Manhajus Syamah. Sanad. Manhajus Sakhawi. Awak tarik je Azizul bin Hasan dalam bahasa Arab, keluar. Azizul bin Hasan. Ada dua tesis, satu tesis master. Ardul Qira'atul Quraniyah fi Tafsir Jalalain wa Tawjihuha Surah Yasin Namuzajah, tu master, disertasi master. Tu ringkas dia. Tapi yang ustaz tulis tentang sanad, sihatus sanad tawatur ni, dalam tesis PhD lah, Manhajus Sakhawi wa Abi Syamah fi syarhaihima 'ala Syatibiyah. Dalam mukaddimah tesis tu ada benda ni ustaz sebut. So, bolehlah tengok untuk rujukan. Tak apa kalau tak jumpa nanti ustaz cari download. Ustaz send dalam grup. Okey. Kemudian kita nak pergi kepada sab'ah ahruf. Sab'ah ahruf. Sorry suara hari ni apa sihat. Suara kering. Okay, sab'ah ahruf ni juga satu perbahasan yang sangat panjang di kalangan para qurra ni. Apa maksud sab'ah ahruf ni sebenarnya? Jadi dia merujuk kepada bentuk penurunan Al-Quran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama telah meletakkan ataupun memberi tafsiran yang pelbagai lah pada makna sab'ah ahruf ni. Ada yang kata sab'ah ahruf ni qiraat 7, ada yang kata 7 dialek Arab, dan pelbagai lagi lah. Tapi yang paling rajih adalah pandangan yang datang daripada Al-Imam Fakhrul Razi dan juga Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah, di mana sab'ah ahruf ni merujuk pada 7 bentuk khilaf yang berlaku dalam bacaan qiraat. Dan khilaf qiraat tu mewakili perkara-perkara berikutlah. Yang pertama khilaf dari sudut jamak, mufrad, kemudian khilaf dari sudut khitab, ghaib dan sebagainya. Adalah 7 kriteria khilaf yang ada dalam perbahasan ilmu qiraat. Itu makna yang paling rajih yang disebutkan oleh para ulama lah tentang makna sab'ah ahruf. Ini memang panjanglah perbahasannya, dan kalau awak nak rujukan yang lebih bagus ataupun yang lebih orang kata panjang perbahasannya, cuba cari kitab sab'ah ahruf yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Qari. Cuba cari nama ni yang ditulis tentang sab'ah ahruf. Satu kitab yang sangat baiklah. Ustaz baca kitab ni memang dia di akhir tu dia buat satu kesimpulan lah tentang apa sebenarnya makna sab'ah ahruf, setelah menukilkan banyak pandangan daripada kalangan ulama sebelum dia lah. Cari ini yang baguslah, kita menambahkan rujukan bacaan kita insya-Allah. Okey, so Ustaz rasa untuk hari ini kita nak tawakuf di sini. Ustaz buka dulu soalan sebelum kita pergi kepada bacaan Al-Quran. Ada soalan nak tanya?
Sila. Ustaz, nak tanya sikit. Ha. Untuk yang 7 khilaf tu kira macam khilaf dari segi jamak, maksudnya bacaan secara jamak ke Ustaz? Dan mufrad, kira bacaan dia ke? Bukan, yang itu kaifiyatul qiraat, itu cara baca qiraat sama ada secara ifrad ataupun secara jamak, bukan jamak yang tu Ustaz maksudkan. Contohnya jamak pada perkataan. Contohnya perkataan apa? Perkataan tak marilah. Contoh kalau yang lain lah, yang ada setengah wamallahu bighafilin amma ta'malun. Ada setengah qiraat baca wamallahu bighafilin amma ya'malun. Satu menggunakan khitab, tak khitab. Satu lagi menggunakan ya ghaib. Kan nampak beza. Itu maksud dia. Jamak ifrad ni, jamak mufrad ni ada menggunakan perkataan mufrad. Contohnya surah surah Al-Mu'minun, contohnya surah Al-Mu'minun. Li'amanatihim, kan, li'amanatihim. Kita baca li'amanatihim jamak perkataan tu. Ada qiraat baca li'amanatihim mufrad. Maksud dia. Boleh? Boleh Ustaz. Maksudnya khilaf tak yang kat situ lah. So, dari sudut itulah khilaf berlaku dengan makna 7 sab'ah haruf tadi. Okay. Ada lagi soalan lain? Syukran Ustaz. Ada lagi soalan lain? Ustaz, nak tanya sikit. Kalau ada seorang guru ni, dia tak hafaz Quran, tapi dia buat kelas, dia ada sanad lah bacaan. Tapi dalam masa sama dia buat kelas bacaan bersanad. Dia memberi sanad. Macam mana tu? Adakah sanad yang diberikan adalah sanad yang sahih? Menepati syarat ke? Menepati rukun ke? Guru yang tak hafal Quran, dia ada sanad bacaan. Dia memberi sanad kepada masyarakat. Macam mana tu Ustaz? Sanad yang dia ada tu sahih selagi mana dia tak mencampur adukkan perkara yang orang kata inilah benda-benda yang ataupun dia mengubah struktur perawi sanad tu. Sahih dia punya sanad tu sahih. Cuma dari segi pewarisan ataupun periwayatan sahaja yang kurang kena dengan caranya lah. Ada sahaja pandangan yang membenarkan sanad ini diberikan kepada orang yang baca secara melihat ataupun bukan orang yang hafaz Quran. Contohnya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Al-Imam As-Suyuti dia benarkan periwayatan sanad Al-Quran ini kepada orang yang baca secara nuzran minal mushaf, melihat mushaf, dan bukan orang yang hafaz Quran. Mungkin atas pegangan mazhab Al-Imam As-Suyuti inilah beberapa di kalangan guru-guru Al-Quran ini gunakan. Tapi kalau kita lihat balik, sebenarnya pandangan Al-Imam As-Suyuti ini kita kira pandangan yang minoriti. Dia seorang aja berpandangan begitu. Oh, minoriti. Dia seorang dia yang berpandangan begitu. Tapi kebanyakan ataupun majoriti qurra tak mengatakan yang sedemikian. So bagaimana keadaan guru yang tak hafaz Quran, buka kelas bersanad dan sebagainya? Ustaz katakan beginilah untuk lebih adil. Ya saya. Tidak. Sekejap. Ada nak ambil kelas? Tidak. Main sini.
Kejap. Okay, macam ni, untuk lebih adil lah kita kata, kalau memang guru itu mempunyai ilmu yang baik dari sudut penguasaan tajwid teorinya, maka kita boleh ambil ilmu daripada guru tersebut. Tapi untuk bab sanad, kita tawakuf. Okay, kita tawakuf. Ustaz andaikan begini, sebab dia banyak beza antara orang yang hafaz Quran dengan orang yang tak hafaz Quran ni. Orang yang hafaz Quran, dia boleh scan bacaan ataupun mana-mana kalimah dengan mudah. Sekiranya nak mengulang kaji atau ada pertanyaan-pertanyaan berkait. Tapi kalau orang yang tak hafaz Quran ni, macam mana dia nak ambil istishhad daripada mana-mana ayat Al-Quran sekiranya ada soalan-soalan yang berkait dengan tajwid tadi. Susah. Dia nak istishhad tu susah sebab dia tak hafaz Quran. Dia tak boleh nak scan surah mana, juzuk mana, muka surat berapa, dekat mana tengah ayat tu, ke bawah ke kiri. Dia tak boleh. Dia tak nampak gambaran itu tidak ada pada orang yang tak hafaz Quran. Teknikal hanya ada, view ni hanya ada pada orang yang hafaz Quran. So ditambah lagi dengan dia ada bacaan yang baik dan ada ilmu yang baik dengan tentang Al-Quran, maka dia lebih, orang kata lebih afdal dan lebih utama untuk beri sanad kepada pelajar. Dan itu yang lebih dipercayai sebenarnya berbanding orang yang tak. Jika kita nak mempelekehkan orang yang tak hafaz, tidak, bukan dengan makna itu jangan faham, jangan salah faham. Sesekali kita tak akan mempelekehkan orang lah. Cuma dari segi syarat, aturan prosedurnya, itulah yang sepatutnya kita ikut. Jadi wallahu a'lam lah, yang Ustaz Taufik tanya itu sebenarnya Kat tempat saya ada, Ustaz. Ramai membuat begitu. Ada. Tapi ialah bila benda ni, Dia yang jadi macam tak bestnya kalau ustaz tu sendiri saja. Biasa-biasa tapi dia buat kelas. Jadi bagi saya macam dari segi pada sudut macam kualiti kurang, jadi kelas dijalankan, siap bagi sijil lagi. Persoalan banyak lah kalau macam kami yang tahu bacaan yang betul macam mana, jadi kita akan nampak macam ya betul. Sebab tu Ustaz kata dia lemah bacaan. Orang tak hafal Quran dia lain, bacaan dia agak lemah sikit dari segi sebutan, tebal hurufnya. Macam mana boleh bagi sanad? Orang yang tak hafal Quran satu ayat tu dengan jumlah yang banyak. Betul Ustaz. Hafal Quran, dia nak ingat Quran, masa dia nak hafal tu dia ulang banyak kali. Ulang banyak kali, sebutannya makin kemas. Ulangan yang banyak kali tadi tu secara tak langsung melatih lidah dia untuk fasih sebutan. Sebab tu dia berbeza bacaan dengan orang yang tak hafal Quran. Sebab tu Ustaz selalu orang kata pesanlah benda ni supaya orang kata jangan bermudah-mudahan. Sebab benda ni kalau kita tak bendung daripada awal, maka kita tak mustahil satu hari nanti kita boleh tengok ada generasi yang berbangga dengan sanad, tapi dari segi praktikal bacaannya sangat lemah. Dia yang jadi masalahnya, ada murid jumpa saya, dia kata, Ustaz Taufik, soal pula. Sedangkan dia baru je belajar dengan gurunya, biasa-biasa je. Lepas tu dia macam dia apa Ustaz dia kata, bangga dengan sanad lah. Ini saya kesian ni. Saya kesian kat masyarakat. Itu je. Ya. Kerisauan yang samalah sebenarnya pada Ustaz. Masyarakat warga emas yang menuntut ilmu baca Al-Quran, tiba-tiba ada rasa macam ni. Dia rasa excited. Sedangkan guru tu pun biasa-biasa je. Macam itulah. Dia sebenarnya orang yang begini, individu sebenarnya dia sedang memanipulasi golongan makcik-makcik pencen, pakcik-pakcik pencen yang betul. Betul. Makcik-makcik pencen banyak belajar. Jadi dia nak dapat duit dengan mudah. Dia manipulasi orang-orang ini. Orang-orang begini. Kemudian dia konon-kononnya mencadangkan satu solusi. Dan solusinya adalah join kelas dia. Join okey, tak ada masalah, tapi bayaran yang dikenakan tu sangat kata tak masuk akal. Tak masuk akal. Bayaran boleh dikenakan tapi biar berpadalah. Ni tak masuk akal, seorang 15,000, 10,000 ada.
Banyak. So, bayangkanlah kalau seorang baca Quran 15,000 dia kena bayar. Kalau dia dapat 100 orang, berapa dia dapat? Jutawan. Senang dia nak jadi kaya ni sebenarnya. Senang sangat nak jadi kaya. Kalau ustaz sendiri nak buat boleh sangat, tapi kita faham bahawa benda yang perlu diamanahkan dengan baik. So tak bolehlah kita meniagakan benda itu, tak boleh. Itu benda sikap yang tak wajar lah kita kata. Tak sepatutnya berlaku. Jadi ini satu pesanan jugalah kepada diri sendiri. Nak buat kelas, nak ambil bayaran, ustaz ni buat kelas ambil bayaran, tapi bayaran yang paling minimal kita rasa yang mampu untuk orang bayar. Tak adalah bayaran sampai 1,000, 2,000, 3,000. Kelas-kelas ustaz yang ustaz buat sini pun paling tinggi pun 100. Paling tinggi pun 120. Itu je lah. Tak pernah sampai harga sampai 200, 300, 400, tak pernah. Sebab kita faham benda tu dia boleh mendatangkan fitnah sekiranya ia dibuat secara melampau. Itu bahaya. Itu bahaya dia. Hati-hati Baguslah Ustaz Taufik sebut berlaku. Itu Quran. Ada yang kawan Ustaz dia bagi tahu di sebelah Selangor lah, wallahu ta'ala alam di mana bahagian ni tempat. Dia kata ada orang buat program dapat sanad Fatihah, harga dia $100. Oh, tu lagi. Dahsyat tu. $100. $1. $400 lebih lah. Hanya untuk dapatkan satu sanad surah Fatihah. Fatihah saja. Kalau 10 orang, berapa dia dapat tu? 400 kali 10. Dan dia kata ramai yang join program tu di masjid yang sanggup bayar $100 untuk dapatkan sanad. Ustaz kata kat dia, Macam tu Ustaz, sanad Fatihah saja rukun ada. bagi sedangkan Dia dia bagi sanad dekat orang awam. Orang yang biasa-biasa bacaan pun lemah lagi, tiba-tiba dapat sanad. Macam mana tu? Boleh ke? Itu satu juga Soalannya. benda yang perlu dibuat. Patutnya Sebab kita sanad surah merisaukan Fatihah ni dia orang dapat- yang awam ni pula menyampaikan kepada golongan yang lain pula. Kawan-kawan dia, okay, aku boleh bagi sanad pula, aku dapat sanad, aku bagi kat hang pula. Hang bayar kat aku pula. Sudah. Boleh macam tu pula kan. Itu yang kita membimbangkan lah, perkara yang membimbangkan dalam sanad ni. meniaga sanad. Macam mana? Dia Kalau benda- ikutkan hukum boleh ke Ustaz macam tu? Tak tengah jawab. Dia nak ambil bayaran boleh, tak ada masalah. Tapi biarlah benda yang patutlah kita kata, takkanlah surah Fatihah sampai $100. Kalau kata surah Fatihah dalam $5, kita rasa macam okey lah. Ataupun dalam RM50 lah kita letak. Okey lah sebab mungkin nak print sijil. Kan contoh. Itu satu dari segi teknikal. Tapi dari segi tapi setakat yang Ustaz tahu untuk Ustaz pun ada sanad tu, nanti Ustaz bagi pada semua nanti. Free je, tak perlu apa bayaran pun. Tapi sebelum dia beri kat orang, mesti dia pastikan dulu bacaan dia betul. Janganlah dia duduk beri kat orang, dia sendiri membaca tak betul. Itu satu masalah. Dia ada 6 surah yang mempunyai sanad yang berasingan. Lain daripada tu, Ustaz tak pernah jumpa. Jadi insya-Allah Ustaz berikan 6 surah nanti Ustaz akan berikan kepada semua lah. Dipanggil sanad musalsalat suwaril Quran, surah-surah Quran. Ada 6 sanad yang berasingan. Musalsalat, apa maksud Ustaz? Musalsalat? Musalsalat ni dia satu sanad yang diriwayatkan seperti sanad hadis. Dengan maksud just awak dengar je bacaan ustaz, awak dapat sanad. Macam tu musalsalat. Okey, faham. Dengar je bacaan ustaz daripada A sampai Z, dapat sanad. Tak perlu baca. Tak perlu setiap orang baca, tak perlu. Dengar dan insya-Allah dapat sanad. Tapi dia bukan setara dengan sanad Quran yang 30 juzuk tu. Itu lain punya, itu dia.
cara pengambil tahammul, kaifiyat tahammul itu berbeza. Itu yang tu kena baca satu persatu depan guru. Yang ini guru yang baca dah memadai. Macam sanad hadis, kan? Guru baca kemudian dia riwayatkan kepada murid dia. Murid dia tak perlu baca lagi hadis yang dirima daripada guru tadi. Dah dapat sanad. Itu maksud sanad musalsalat. Tak apalah, nanti kita akan bincang lagi. Isu-isu ini sangat penting untuk kita lihat secara lebih. Ustaz pun ada tulis artikel pasal sanad. Nanti awak boleh tengoklah macam mana artikel tu. Okey, baik. So, sekadar untuk Ustaz sekadar hari ini, itu je lah kot. Kita nak terus kepada sedikit bacaan lah. Jadi Ustaz persilakan siapa yang nak membaca hari ini dan siapa yang nak paparkan mushaf ni. Boleh? Sila. Sekejap Siapa lagi yang belum baca? Ustazah Fasihah belum baca tak? Boleh hari ini kita baca sikit insya-Allah. Berapa ni? Hari ni ayat 13 Ustaz. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Baik, sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني boleh baca tu Ustaz? Faqala anbi'uni. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey. Ada apa-apa yang saya perlu baiki ke Ustaz? Okey je, cuma hati-hati pada yang jenis macam ni lah. Faqala anbi'uni bi mana tadi? I'in. Kalau belajar qiraat pun ada kan hamzatan min kalimatin. Ni. Dua-dua kena sebutlah. Takut nanti tertinggal salah satu. Haula in kuntum sadiqin. Dia boleh jadi gitu. In kuntum ataupun bi asma'i haula okey, jaga yang itulah, takut jadi laju. Kata nak jadi gitu. Okey. Yang lain cantiklah bacaan tu, cantik. Okey, tak ada masalah. Baguslah betul ha. Terima kasih pada Ustazah. Seterusnya siapa lagi yang belum baca? Saudara Aisyah.
Aisyah ke Aisyah? Ya Ustaz. Boleh baca? Assalamualaikum. Boleh. Ustaz Sila. dengar suara saya tak? Dengar. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم Baca balik daripada tadi. Sambung yang tadi. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Oh, sambung. Okey. آدم أنبئهم بأسمائهم قال boleh sambung tak Ustaz? Qala ألم أقل لكم إني السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق العظيم. Okay, baik. Tanya soalan satu pada semua lah ni ya. Pada semua lah. Okey, huruf dad, apa salah satu sifat yang ada pada huruf dad? Istiqalah. Rakhawah. Okey, rakhawah tu apa?
Suara mengalih. Mengalih suara. Ada suara yang lembut. Okey. Macam mana dikatakan suara terlepas ataupun mengalir itu pada huruf dha? Faddalana. Macam tu Ustaz. Macam mana dikatakan terlepas suara? Tidak Jaraya tertahan. nisab. Ria Nusab. Tak tertahan Ustaz. Macam mana dikatakan tak tertahan tu? Ayo. Ketika mana dha tu sukun, tetap ada bunyi suara. Kalau mati, kalau baris, Oh. Dia Ustaz mengalih sikit. Baris. Madi. Baris macam biasa. okey. Sifat rakhawah ni hanya ada pada huruf berbaris tu, huruf mati saja. Semua Lebih keadaan. pada yang mati. Semua keadaan. Ada semua keadaan kan. Ya. Bukan mati saja. Mati je lah Ustaz. Kalau mati lah Ustaz kan. Kalau dia je lah kalau mati. Kalau mati lebih jelas. Kalau tak mati, Kalau mati dah jelas. Tak mati ada Ustaz. Ada cuma tak nampak. Kita tak nampak sangat. macam mana nak nampak tu? Kena mati baru nampak. Nampak? Mengalih. Rasa Ustaz dia mengalih. Macam mana mengalir? Ah. Mengalir gimana? Kalau air kita nampak dia mengalir. Kalau suara macam mana? Suara tu Maksudnya suara tu bunyi, dia tak stop tiba-tiba buat. Oh, dia tak kalau sangkut macam tu, Hamzah Ustaz. Hamzah sangkut, Kalau- Hamzah tiba-tiba macam tu. tu bunyi elok tu tak sangkut pun. Dia sebelum Maksudnya baris tu Sebelum sebut baris tu dia tak ada macam tak ada. Dia bukannya ada tak macam tu Ustaz. Dia tak ada so dia sangkut, so dia tertahan. Okey. Boleh ke macam tu Ustaz? Bagus. Bagus. Macam ni lah kita nak musyarakah. tak adalah senyap sangat. So tu antara soalan yang biasa orang tanya. Macam mana dikatakan rakhawah ni huruf dha? Tadi Ustaz Aisyah baca kan. Ghaibas samawati wal ard. Okey. Ketika mana kita matikan huruf dha? Mana rakhawah ni? Sedangkan kita dah matikan huruf. Jadi yang dikatakan mengalir suara terlepas. Nah, apa saja istilah yang diterjemahkanlah untuk jaraya nisab tu. Kat mana keadaan tu. So kita kena faham kat sini. Berlari ke, mengalir ke, terlepas suara ke, kita jangan ingat suara bila terlepas dia keluar daripada mulut. Tak. Dia tak semestinya terlepas dalam mulut. Tapi untuk huruf dha ni dia special sikit. Dia terlepas tapi dia duduk dalam rongga mulut. Bukan sebab tu kita tak boleh terjemah terlepas. Sebab orang salah faham. Orang boleh salah faham. Kalau kita terjemah terlepas, jarayan itu kita terjemah dengan dia sebagai terlepas, dia akan orang keliru kat situ. Sebab dia orang faham terlepas ni dia mesti keluar daripada bahagian mulut. Tapi huruf dha ni dia tak keluar. Dia duduk dalam tu je. Sebab tu bunyi dia gema kat dalam. Rakhawah dia berada pada bahagian rongga mulut. Ya, dalam mulut. Jadi kata mengalir tu mungkin itu antara istilah yang agak tepat sikit lah. Cuma kita nak hurai cara mengalir tu. Kita tak boleh nampak macam air. Kita nampak air mengalir. Tapi kalau suara mengalir macam mana? Dia mengalir, kita boleh kesan dia bila mana ada tekanan yang berlaku dalam rongga mulut sehingga menyebabkan huruf itu dibaca dengan tebal dan jelas. Macam bergema ya Ustaz. Ya, macam bergema. Maksudnya benda yang subjektif. Sebab tu sifat huruf ni katanya Al-Hamadhanil Attar dikata sifat huruf adalah tajuk killer, subjek killer. Dalam ilmu tajwid ni dia topik killer dalam ilmu tajwid. Sebab dia sangat subjektif. Suara kita tak nampak suara tu kat mana terlepas. Bahagian mana dia terlepas dan sebagainya lah. Sebab tu pun dalam kelas ni kita akan bincang betul ke terjemahan terlepas sebenarnya hakikat
sifat rohawi hurufnya sekian. Fahathahu syakhsun sakat huruf hamas. Tanpa kita tahu hakikat hamas macam mana, jaharnya macam mana, apa beza dia. Kalau nak praktikkan pula pada huruf yang begini, macam mana keadaannya, huruf yang begini keadaannya macam mana, dia sangat complicated sebenarnya. Okay? Tapi tak apalah, jangan susah hati. Jangan rasa Allah rasa malas nak ikut kelas dah lepas ni, pening kepala. Tak apa, kita belajar sikit-sikit insya-Allah. Ustaz cubalah sekadar yang mampu untuk terang benda-benda ni pada semualah insya-Allah. Bila sampai masanya nanti insya-Allah. Okey, sekadar itu dulu untuk hari ni. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis masing-masing lah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la Tak buka kan? Ustaz buka tadi Sarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Asri innal insana lafi khusr. Okey, assalamualaikum semua. Okey, terima kasih. Alhamdulillah.